Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Natasha binti Rosli, nombor matrik C21A2063. Hari ini saya ingin membentangkan tajuk pembentangan saya iaitu Muzium Kesultanan Melayu Melaka. Pengenalan. Muzium merupakan bangunan tempat menyimpan khazanah sejarah purba atau yang lalu. Muzium penting sebagai tempat kita merujuk sekiranya kita ingin mengetahui tentang sejarah lampau. Selain daripada itu, dengan adanya muzium akan menyebabkan generasi yang akan datang mengetahui sejarah-sejarah zaman nenek moyang mereka dengan berkunjung ke muzium untuk melihat sejarah-sejarah tersebut. Oleh hal yang demikian, penulis ingin mengkaji tentang Muzium Kesultanan Melayu Melaka yang kaya dengan sejarah. Bagi sejarah dan asal-usul simbolik dan kepercayaan, Istana Kesultanan Melayu Melaka terletak di atas Bukit Estipoi. Replika istana ini dibina semula berdasarkan catatan sejarah Melayu yang menggambarkan keunikan seni bina istana Melayu di zaman Sultan Mansur Shah yang memerintah dari tahun 1546 hingga 1477. Walaupun istana ini telah berusia lebih dari 34 tahun, istana ini masih kekal utuh kerana menggunakan kayu yang berkualiti tinggi. Di dalam muzium ini juga terdapat bukti-bukti sejarah yang menggambarkan sistem kerajaan dan tamadun hidup manusia di tanah Melayu sebelum tahun 1400. Tidak begitu jelas dan sukar untuk dijadikan landasan. Bagi simbolik dan kepercayaan, terdapat barangan artifak melambangkan ketinggian simbolik ketamadunan Kesultanan Melayu Melaka iaitu perhiasan wanita istana dan pasu. Pada zaman Kesultanan, warna kuning keemasan merupakan simbolik diraja. Oleh hal yang demikian, hanya keturunan sultan sahaja dibenarkan memakai pakaian berwarna kuning dan masyarakat lain yang memakai akan dianggap buka kepada sultan dan akan diterima hukuman jika memakinya. Bagi reka bentuk yang digunakan dalam penghasilan produk, muzium ini dibina seperti skala asal Istana Melaka yang sebenar ketika era kegemilangan negeri Melaka pada zaman Sultan Mansur Shah pada tahun 1459 hingga 1477 yang banyak berpandukan sumber-sumber sejarah. Reka bentuknya menengahkan kehalusan seni ukiran corak bunga-bunga dan tumbuh-tumbuhan tempatan yang dapat dilihat pada ukiran di dinding dan tiang istana. Muzium ini juga dibina dengan kayu cenggal dari Sarawak. Bagi memastikan ianya asli, ianya dibina tanpa menggunakan paku. Istana ini mempunyai 3 tingkat yang dibahagikan kepada 8 bilik dan 3 galeri. Bagi fungsi dan penggunaan produk, fungsi wujudnya Muzium Kesultanan Melayu Melaka adalah dari segi banyak ilmu sejarah yang pengunjung boleh dapati pada zaman Kesultanan Mansur Shah. Di dalam muzium terdapat balaron seri yang mempunyai model patung yang menggambarkan keadaan bagaimana pembesar-pembesar yang mempunyai jawatan tertinggi pada zaman tersebut menghadap sultan. Pembesar-pembesar yang digambarkan di dalam muzium tersebut terdiri daripada sultan, bentera kanan, hulu balang, bentera kiri, raja muda, bendahara, hang tua, hang jebat dan hang lekir. Dinasti Ming, utusan bantera Majapahit dan pembesar Pahang. Di dalam muzium juga terdapat pameran bilik beradu yang dihiasi seperti di zaman silam. Bilik beradu sultan merupakan tempat beristirahat baginda. Suasana dalam bilik beradu ini mengandungi segala peralatan yang bermutu tinggi seperti pakaian diraja, alatan perhiasan dan cenderamata daripada para saudagar dan pembesar yang datang menghadap. Bilik ini merupakan hak mutlak sultan yang tidak boleh dimasuki sesuka hati. Justru itu, tidak seorang pun yang dibenarkan untuk mendekatinya kecuali dengan keizinan baginda. Permaisuri juga tidak terlepas daripada larangan memasuki bilik ini dengan sewenang-wenangnya. Penguatkuasaan undang-undang ini adalah bertujuan untuk mendaulatkan serta mengasingkan sultan dengan orang kebanyakan di samping memastikan keselamatan baginda sentiasa terpelihara. Selain itu, terdapat juga pameran persalinan rasmi putera dan puteri raja iaitu pakaian pertabalan. Pakaian ini dipakai khusus untuk sesuatu adat istiadat.
Warna kuning lebih khusus untuk pakaian diraja. Pakaian ini biasanya dipakai dalam istiadat yang melibatkan raja-raja atau pembesar-pembesar negeri. Pakaian istiadat golongan diraja biasanya ialah pakaian Melayu yang disebut sebagai persalinan 5 yang mengandungi baju cekak musang, seluar, samping, bengkong dan tengkolok. Bagi persalinan harian, pembesar dan isteri adalah baju kurung teluk belanga. Baju kurung teluk belanga dianggap popular dan dipakai oleh kaum lelaki dan kaum perempuan. Perbezaannya terletak pada bahagian kocek, iaitu oleh lelaki mempunyai 3 kocek, manakala perempuan mempunyai 1 kocek sahaja. Baju ini merujuk kepada jahitan pada leher tersebut. Potongan teluk belanga dibahagikan lehernya secara sulaman. Terdapat pelbagai bentuk sulaman yang dipadatkan seperti mata lalat, tulang belut dan sebagainya. Seterusnya, terdapat juga ruangan yang mempunyai potret lukisan yang ditampal di dinding muzium yang menggambarkan dan menceritakan kisah Tun Kudu, iaitu salah seorang Sri Kandi Melayu yang turut memainkan peranan dalam sejarah Melaka. Walaupun dirinya tidak berjuang di medan perang, Tun Kudu adalah anak bendahara Sri Wak Raja dan amat berjasa dalam pemerintahan Sultan Muzaffar Shah sekitar tahun 1445 hingga 1458 Masihi. Selepas kematian bendahara Sri Wak Raja, Sri Naradiraja Tun Ali telah dilantik sebagai bendahara dan Tun Kudu juga mempunyai 2 beradik yang lain, iaitu Tun Perak dan Tun Perpati Putih. Kejayaan Tun Perak mematahkan serangan Siam pada tahun 1446 telah membuka mata Sultan akan kewibawaannya sebagai pemimpin. Kebijaksanaan Tun Perak mendapat perhatian Sultan semenjak beliau menjadi penghulu di Kelang. Di samping itu, terdapat juga ruangan yang menarik di mana epik pertarungan antara Hang Tuah dan Hang Jebat. Ruangan ini menceritakan kepada pengunjung bagaimana Hang Tuah disorokkan oleh bendahara dan bagaimana Hang Jebat sangat marah dan mengamuk. Di ruangan ini juga terdapat dilihat satu replika, iaitu epik pertarungan antara Hang Tuah dan Hang Jebat. Replika ini mengisahkan Hang Jebat merupakan salah seorang daripada sahabat Hang Tuah yang sangat rapat dengannya. Beliau yang tidak berpuas hati dengan tindakan Sultan telah mengambil keputusan untuk menuntut bela. Hang Jebat mengamuk dan sekaligus menderhaka kepada Sultan sehingga menyebabkan keadaan istana menjadi kacau bilau. Ramai hulu balang yang terkorban dalam usaha untuk menangkapnya, begitu juga dengan rakyat yang tidak berdosa menjadi mangsa. Sultan dan para kerabat terpaksa berpindah ke rumah bendahara. Baginda menyesali perbuatannya menghukum Hang Tuah. Sultan merasa amat gembira apabila bendahara menceritakan keadaan sebenar dan menitahkan Tun Pekerma dan Hang Kasturi ke Hulu Melaka menjemput Hang Tuah. Hang Tuah ke Istana Melaka yang dikuasai oleh Hang Jebat dengan membawa keris warisan Bukit Siguntang bernama Parung Sari. Hang Jebat berasa hairan melihat Hang Tuah masih hidup dan menjelaskan perbuatannya adalah untuk menuntut kebenaran. Hang Tuah tidak dapat menerima sebarang alasan dan menganggap Hang Jebat telah menderhaka kepada Sultan. Maka berlakulah pertikaman sengit dan penuh tragis antara dua hulu balang Melaka. Di dalam muzium ini juga terdapat juga pameran patung yang menceritakan pedagang daripada Jawa yang datang berdagang di Melaka pada zaman dahulu. Pedagang dari tanah Jawa yang terkenal dengan berdagang ke Melaka ialah Patih Adam, Patih Kadir, Patih Yusof dan Patih Yunus. Hubungan perdagangan di antara Jawa dan Melaka bertambah erat apabila wujudnya pelabuhan-pelabuhan di utara Pulau Jawa seperti Demak, Jepara, Karimun dan Gresik. Saudagar dari Melaka ada menghantar 2 hingga 3 buah jong setiap tahun ke pelabuhan ini bagi mendapatkan bahan makanan seperti beras, gula, berbagai jenis rempah ratus dan kayu kayan. Pelabuhan di utara Pulau Jawa menjadi perantaraan pedagang antara Melaka dengan kepulauan yang lain seperti Kepulauan Maluku, Bima, Bandan dan Pelabuhan Gresik. Melalui pelabuhan-pelabuhan ini, jugalah saudagar dari Jawa yang datang berdagang ke Melaka biasanya membawa barang-barang dagangan seperti beras, gula, daging, madu, lebah, halia, kayu garu, cengkeh dan sebagainya.
Pedagang dari Jawa biasanya membeli pelbagai barangan jenis kain dari pedagang India, Benggala, Coromandel dan Gujarat. Seterusnya, terdapat ruangan pameran pakaian tradisional negeri Melaka. Busana tradisional masyarakat Melaka amat unik dan menarik sekali kerana pengaruh dari Portugis, Cina, India dan juga Kepulauan Melayu. India dan juga dari Kepulauan Melayu, busana Melaka menyalahkan pertembungan budaya Melayu dan Cina bermula sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka dengan legenda Puteri Hang Lipo. Lelaki memakai baju sikap sebagai pakaian pembesar dilengkapi samping dan tengkolok brok. Wanita pula berbaju kurung teluk belanga brok yang dipadankan dengan kain sarung satin. Dada dihiasi sibal lain dan baldu berdetekat manik dan labusi serta sanggul lintang di atas kepala si pemakai. Selain itu, terdapat juga pakaian tradisional baju kebaya. Baju kebaya diperbuat dari kain muslin atau kasar berbunga-bunga, manakala kebaya sulam dari kain kasar robia, Swiss dan polyester. Oleh kerana diperbuat dari kain nipis, ia memerlukan baju dalam kapas berkolor tinggi. Baju ini dipadankan dengan kain batik berbunga warna-warni. Terdapat juga ruangan patung pedagang Arab juga ada dipamerkan di Muzium Kesultanan Melayu Melaka ini. Para pedagang Arab yang datang berdagang ke Melaka pada abad ke-15 begitu ramai bilangannya semasa pemerintahan Sultan Muzaffar Shah tahun 1446 hingga 1456 Masihi. Ini kerana pemerintahan baginda mengambil berat berhubung kebajikan mereka yang datang berniaga, khususnya pedagang Islam dari Arab. Menurut Tom Pires, pedagang Arab, Parsi, Turki dan Abyssinia telah membentuk sesebuah syarikat untuk berdagang ke Melaka. Adalah dilanggarkan sebanyak 4 hingga 5 buah kapal dari tanah Arab berdagang ke Melaka pada setiap hujung tahun. Akhir sekali, ada pameran yang menunjukkan alatan permainan muzik tradisional Nobat. Nobat ialah sekumpulan alat-alat bunyian khusus untuk upacara dan majlis-majlis diraja. Nobat berasal dari bahasa Parsi bererti 9 alat. Alat-alat itu adalah seperti gendang, penikah, nafiri, serunai dan negara. Upacara Nobat akan dikutai oleh seorang ketua Nobat bergelar Tok Setia Guna yang memegang tongkat Mahaguru. Nobat hanya dimainkan ketika menyambut sesuatu perayaan dan hari-hari besar seperti petabalan raja, istiadat menunjung duli, nikah, kahwin, berhatan, memberi gelar, menyambut Ramadan dan peristiwa besar yang lain. Sungguh pun nobat itu dikhususkan kepada raja sahaja, namun di zaman Kesultanan Melayu Melaka dahulu, duli yang di-Pertuan boleh menggunakannya pada upacara yang lain seperti menyambut dan menghantar utusan diraja dan memberi hormat dalam perarakan jenazah. Hanya alat perkakas yang digunakan itu sahaja yang berbeza, yakni mengikut taraf atau pangkat. Bagi bahan dan proses pembuatan produk, istana ini mempunyai bumbung bertingkat dengan bumbung pertamanya adalah yang terpanjang iaitu berukuran 246 kaki panjang dan 41 kaki lebar. Ia diperkuatkan dengan 4 batang tiang seri di samping lain-lain sokongan. Bahan binaannya terdiri daripada kayu kayan tempatan seperti resak, cenggal dan nyatu, manakala atapnya pula diperbuat daripada kayu belian yang dibawa dari Sarawak. Dinding istana ini dihiasi dengan ukiran-ukiran indah bermotifkan tumbuh-tumbuhan dan bunga-bungaan. Antaranya ialah ukiran ketamburi. Antara pameran yang menarik di muzium ini ialah diorama balai serongseri, bilik beradu, pertarungan hang tua dan hang jebat. Kesimpulannya, Muzium Istana Kesultanan Melayu Melaka ini yang merupakan salah satu bangunan bersejarah di Melaka ini kaya dengan maklumat sejarah yang akan memberi ilmu kepada sesiapa sahaja yang berkunjung ke muzium tersebut. Selain itu, muzium ini akan membantu sejarah pada zaman Kesultanan Mansur Shah diingati dan dikenang dari generasi ke generasi turun-temurun.